Assalamualaikum, terima kasih kerana kembali ke Warkah TV. Mari kita kupas mengenai topik pada kali ini tentang Rohingya. Masyarakat Rohingya adalah kumpulan etnik minoriti yang kebanyakannya tinggal di negeri Rakhine yang dahulunya dikenali sebagai Arakan di Myanmar. Masyarakat Rohingya mempunyai bahasa mereka sendiri yang dipanggil Rohingya dan kebanyakan mereka menganut agama Islam. Asal-usul orang Rohingya adalah kompleks dan sangat kontroversi. Beberapa ahli sejarah dan ahli antropologi telah mendakwa bahawa mereka adalah keturunan kumpulan etnik yang telah lama tinggal di rantau ini. Manakala pandangan lain menunjukkan bahawa mereka adalah keturunan pendatang dari wilayah Bengal pada abad ke-7 sehingga ke abad 10. Terdapat juga teori bahawa mereka ini adalah hasil pencampuran antara pelbagai kumpulan etnik lain. Masalah utama yang dihadapi oleh penduduk Rohingya ialah status kewarganegaraan. Mereka telah tinggal di Myanmar selama berdekad-dekad. Kerajaan Myanmar tidak mengiktiraf mereka sebagai warga negara dan mengenakan pelbagai sekatan ke atas hak mereka, termasuk hak kewarganegaraan, hak pergerakan dan juga hak ekonomi. Kini, isu kemanusiaan penduduk Rohingya menjadi kebimbangan global, terutama selepas gelombang keganasan dan penghapusan etnik yang berlaku pada 2017. Dari peristiwa itu telah menyebabkan puluhan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan dan kritikan berbagai pihak sama ada di dalam maupun luar negara berhubung layanan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar. Apakah maksud nama Rohingya? Nama Rohingya dipercayai berasal daripada perkataan Rohang atau Rakangan yang merupakan nama lama bagi wilayah yang kini dikenali sebagai Rakhine atau Arakan di Myanmar. Nama itu merujuk kepada identiti etnik dan geografi orang-orang ini yang menunjukkan perkaitan mereka dengan wilayah tempat mereka tinggal. Walaupun nama Rohingya telah digunakan oleh kumpulan etnik itu untuk merujuk kepada diri mereka selama berabad-abad, Kerajaan Myanmar telah menolak pengiktirafan rasmi istilah Rohingya itu. Di peringkat kebangsaan pula, penggunaan nama Rohingya dianggap kontroversi dan menjadi subjek ketegangan politik dan etnik di Myanmar. Sesetengah pihak termasuk Kerajaan Myanmar, mereka lebih suka merujuk Rohingya sebagai Bengalis, menyatakan pandangan bahawa mereka adalah keturunan pendatang dari wilayah Bengal dan bukan kumpulan etnik pribumi di Myanmar. Penolakan ini berkaitan isu kewarganegaraan dan hak asasi yang dihadapi oleh penduduk Rohingya di Myanmar. Sudah pasti anda tertanya-tanya mengapa Rohingya dibenci oleh Myanmar. Soalan ini melibatkan faktor yang sangat kompleks dan kontroversi dan perlu diingatkan bahawa adalah mustahil untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh atau neutral sepenuhnya. Konflik antara kerajaan Myanmar dan etnik Rohingya melibatkan beberapa faktor sejarah, etnik, agama dan politik. Beberapa faktor utama termasuklah: yang pertama, kewarganegaraan dan pengiktirafan identiti etnik. Kerajaan Myanmar enggan memberi pengiktirafan rasmi kepada identiti etnik Rohingya dan sering merujuk mereka sebagai Bengalis dengan menyatakan pandangan bahawa mereka adalah pendatang tanpa izin dari wilayah Bengal. Penolakan ini menyukarkan proses kewarganegaraan dan hak asasi bagi penduduk Rohingya. Yang kedua, perbezaan agama. Majoriti penduduk Rohingya menganut agama Islam, manakala majoriti penduduk Myanmar beragama Buddha. Perbezaan agama ini telah menjadi faktor ketegangan dan konflik di beberapa wilayah di Myanmar. Faktor yang ketiga, ketegangan sejarah dan konflik bersenjata. Wilayah Rakhine di mana majoriti penduduk Rohingya telah menyaksikan beberapa konflik bersenjata dan keganasan antara kumpulan etnik berbeza, termasuk kumpulan bersenjata Rohingya dan pasukan keselamatan Myanmar. Konflik bersenjata ini telah merumitkan hubungan etnik di rantau ini. Faktor yang keempat, pengaruh politik dan nasionalisme etnik. Faktor politik dan nasionalisme etnik turut memainkan peranan. Sesetengah kumpulan etnik di Myanmar menganggap ancaman terhadap identiti
dan hak mereka, dan sentimen nasionalisme etnik boleh meningkatkan ketidaksetujuan terhadap kumpulan etnik lain termasuk Rohingya. Faktor yang kelima, syarat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keadaan kemanusiaan yang buruk termasuk pembersihan etnik dan pencabulan hak asasi manusia yang dilaporkan di Myanmar telah menyebabkan kecaman antarabangsa terhadap layanan penduduk Rohingya. Ini juga memburukkan lagi ketegangan dan pemusuhan. Konflik antara kerajaan Myanmar dan penduduk Rohingya adalah masalah yang sangat kompleks dan berlarutan. Penyelesaian memerlukan usaha bersama daripada pelbagai pihak dan dialog yang membina. Sekarang mari kita lihat bagaimana Rohingya masuk ke Malaysia. Sejumlah besar orang Rohingya telah memasuki Malaysia melalui berbagai cara. Perjalanan mereka seringkali melibatkan rut yang berbahaya dan penuh risiko. Beberapa cara umum yang digunakan oleh orang-orang Rohingya untuk masuk ke Malaysia ialah seperti: yang pertama, melalui perjalanan laut. Ramai orang Rohingya melakukan perjalanan laut dengan menggunakan perahu atau kapal yang seringkali tidak memadai dan berbahaya. Mereka melakukan perjalanan melintasi Selat Melaka atau jalur laut lainnya untuk sampai ke pesisiran Malaysia. Yang kedua, melalui jalan darat. Ramai orang Rohingya mungkin juga mencuba masuk ke Malaysia melalui jalan darat. Mereka melintasi perbatasan dengan negara-negara jiran seperti Thailand. Jadi, bagaimana pula penerimaan masyarakat Malaysia terhadap orang-orang Rohingya ini? Penerimaan Malaysia terhadap Rohingya boleh menjadi berbeza-beza melibatkan pelbagai aspek, termasuk tindak balas kerajaan, masyarakat dan pertubuhan kemanusiaan. Beberapa aspek yang boleh mempengaruhi penerimaan orang Rohingya di Malaysia ialah seperti bantuan kemanusiaan. Malaysia telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Rohingya yang mencari perlindungan di negara ini. Pertubuhan kemanusiaan dan agensi kerajaan tempatan telah memainkan peranan di dalam menyediakan bantuan makanan, tempat tinggal sementara dan perkhidmatan kesihatan kepada pelarian Rohingya ini. Kerajaan Malaysia juga turut berdepan dengan cabaran berhubung dasar immigration dan status perundangan Rohingya. Sesetengah Rohingya ini memasuki Malaysia dengan secara haram. Ini boleh menyebabkan masalah berkaitan polisi immigration dan pengendalian status sah mereka. Selain itu, rakyat Malaysia juga berperanan dalam menerima masyarakat Rohingya. Banyak pertubuhan bukan kerajaan, NGO, kumpulan aktivis dan masyarakat tempatan sedang berusaha untuk membantu penduduk Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menggesa kerajaan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesedaran tentang keadaan mereka. Apabila masyarakat Rohingya masuk ke Malaysia, mereka mungkin menghadapi cabaran dari segi ketersediaan pekerjaan, pendidikan dan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Selain itu, terdapat juga laporan penyeludupan manusia dan eksploitasi terhadap penduduk Rohingya yang cuba memasuki Malaysia. Menurut anda, adakah warga Rohingya akan kekal di Malaysia? Keadaan dan status orang Rohingya di Malaysia boleh berubah mengikut peredaran masa dan boleh dipengaruhi oleh dasar kerajaan, perubahan keadaan politik dan dinamik kemanusiaan. Pada mulanya, ramai orang Rohingya datang ke Malaysia untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik kerana konflik di Myanmar. Walau bagaimanapun, status rakyat Rohingya ini tidak selalunya jelas. Ramai daripada mereka mungkin tinggal di negara ini tanpa status sah dan tiada permit kediaman rasmi. Sesetengah daripada mereka mungkin mempunyai status pelarian, tetapi penerimaan status sedemikian tidak selalunya automatik dan boleh melibatkan proses undang-undang yang lebih kompleks. Kerajaan Malaysia mempunyai dasar imigresen yang ketat dan dasar ini mungkin menjejaskan cara Rohingya diterima atau ditempatkan di negara ini. Terdapat juga cabaran yang berkaitan dengan integrasi sosial, ekonomi, pendidikan orang Rohingya di Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia akan sentiasa bertegas dan vokal dalam isu yang melibatkan penindasan ke atas etnik Rohingya di Myanmar dan konsisten ini juga membantu perlalian tersebut daripada terus dinafikan hak mereka. Sehingga tahun 2020 dianggarkan terdapat lebih kurang 150,000 orang warga Rohingya di Malaysia.
Dengan kebanjiran rakyat Rohingya di Malaysia, kerajaan perlulah tegas di dalam menguruskan mereka di negara ini. Jika gagal menguatkuasakan undang-undang, maka jangan salahkan mereka jika ada di antara mereka yang mengambil kesempatan. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.